Anjing saya saja duduk tepi jalan relax, dia duduk dengan anak dia, dengan bini dia tu, family duduk saja highway gitu, berhenti motor, pulun ambil kayu belakang bonet, hambat dia sampai kampung tu. Tak betul buat tu. Dia buat salah apa? Melainkan dia gigit kita. Tu pun kita pukul dia terajak, kata naik motor dia main. Gigit kita pun kuih dengan kaki macam terajang gitu sikit. Masa dia gigit kita, tak apalah. Esok tu saja pergi cari dia dengan motor mana bawa kayu. Dia ni yang gigit aku semalam ni, ambat-ambat. Tak boleh buat gitu. Tuan-tuan ada aquarium besar ni, besar meja kuliah ni. Ikan tuan-tuan tu dia mesti lebih kurang besar ni, supaya dia boleh jalan, boleh berenang, ada ruang untuk dia bergerak-bergerak gitu. Kalau hang bela ada akuarium kecil, ikan tu dia mesti kecil lagi daripada akuarium tu. Kecil boleh. Hanya yang bela akuarium besar ni, buh ikan arapaima besar ni. Dia kawan tu tak boleh reverse. Buh signal ya, tapi tin tak boleh reverse. Dia pergi depan pun tin tak boleh pergi mana. PKP sampai mati. Kita 3 bulan ya. 3 bulan pun jadi serabut lah. Katok kepala kat dinding lah apa, jadi macam tak ketahuan dah. 3 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan pengajian kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Pada hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-19. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kasihan kepada anjing satu-satu sebab masuk ke dalam syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu ath-thara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arahu fasyakarallahu lahu fa adkhalahu al-jannah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, ada seorang lelaki telah melihat seorang lelaki, seekor anjing memakan akan tanah kerana dahaga. Maka mengambil lelaki itu akan kasutnya, lalu dicebok baginya dengan kasut itu hingga memuaskan anjing yang sedang dahaga itu. Kerana ini maka Allah Subhanahu Wa Taala mensyukuri baginya, lalu memasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis malam ni yang biasa juga kebanyakan daripada kita pernah dengar hadis ni, tetapi dia main dalam versi yang lain. Selalu kita dengar satu orang perempuan, yang perempuan ni kerja selalu berzina, kerja tak elok lah, dia yang bagi minum. Malam ni kita jumpa satu hadis Nabi SAW daripada Imam Bukhari menyebut seorang lelaki, situasi yang hampir sama. Apabila dia balik, dia melihat anjing memakan thara. Thara ni lembapan, ni katalah ni telaga. Orang ambil ayak telaga tu, cebok ayak tu, jadi ayak jatuh kat sini.
Ayak tu dia bila campur dengan tanah tu dia jadi tanah macam selut. Ada ayak-ayak adalah yang banyak sikit jadi macam berlopak sikit. Anjing tu dia dahaga sangat, dia tak boleh nak masuk dalam. Jadi dia duk pulun minum ayak yang belen-belen. Ada ayak yang campur dengan pasir dengan tanah tadi tu, yang mana hak lembab, hak rasa dia boleh minum, dia minum lah. Yang ayak dah serap tanah tu dia tak, macam tu keadaan dia. Maknanya berusaha. Keadaan anjing tu dalam keadaan dahaga lah maksudnya. Maka laki tadi apa dia buat? Dia tengok anjing tu, dia kesian, dia pun ambil ayak daripada telaga tadi tu, dia pun bagi. Maka perbuatan lelaki tadi yang bagi minum anjing tadi itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia syurga, keampunan Allah Taala, dan masukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hadis ni tuan-tuan, ada banyak benda yang kita nak ambil fawaid atau faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama sekali adalah sifat ihsan. Sifat ihsan. Nabi SAW ajak pada kita sifat ihsan ni bukan sahaja dengan manusia, bahkan kita buat itu dengan binatang. Laki tadi ni dia buat baik ni bukan dekat unta tau. Kita kata unta ni Islamik sikit lah, kan? Unta ni macam Arab sikit lah, macam Islam sikit. Tak, dia bukan buat baik dengan unta. Dia buat baik tu pada binatang yang dikategorikan sebagai mughalladhah. Anjing, babi dan keturunan dia. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dia kategori anjing yang berat, najis yang berat. Kena basuh sekali dengan air mutlak, kena basuh 6 kali dengan air tanah. Jadi perbuatan tu maknanya najis tu adalah najis yang berat. Tetapi walaupun dia tu adalah najis yang berat, tidak menghalang laki tadi tu untuk buat baik. Maka nombor satu kita boleh ambil daripada hadis ni apa dia? Kita jangan berhenti buat baik walaupun dengan binatang. Ya, anjing ini adalah sebahagian najis mughalazah. Tapi kita tak disuruh untuk pukul anjing tanpa sebab. Katalah tuan-tuan naik motor saja jalan situ, tengok anjing. Anjing tu, saya tanya tuan-tuan, anjing haram tak anjing? Anjing ni haram tak? Jawapan dia, anjing tak haram. Yang haram pergi makan anjing tu baru haram. Anjing saya saja duduk tepi jalan relax, dia duduk dengan anak dia, dengan bini dia tu, family duduk saja highway gitu, berhenti motor, pulun ambil kayu belakang bonet, hambat dia sampai kampung gitu. Tak betul buat gitu. Dia buat salah apa? Melainkan dia gigit kita. Tu pun kita pukul dia, kata naik motor dia main. Gigit kita pun kuih kaki macam terajang gitu sikit. Masa dia gigit kita, tak apalah. Esok tu saja pergi cari dia dengan motor, mana bawa kayu. Dia ni yang gigit aku semalam ni, ambat. Tak boleh buat gitu. Dia ada sifat ihsan terhadap binatang. Kerana Nabi SAW tuan-tuan, banyak benda yang Nabi ajak pada kita supaya kita interaksi secara dengan binatang pun kena jaga dengan elok-elok. Antaranya adalah Nabi SAW ajak pada kita, apabila kamu nak sembelih, maka sembelihlah dengan sembelihan yang baik. Tajamkan pisau kamu, jangan tunjuk pisau depan lembu yang kita nak korban, atau ayam yang kita nak sembelih dia tu jangan tunjuk depan dia, jangan asah depan dia, jangan tumpulkan pisau tu duk pulun, duk potong ni apa, duk sembelih dia tu tak boleh. Tu kira siksa dia. Dia tak boleh ada unsur penyiksaan walaupun terhadap anjing ataupun khinzir dan sebagainya. Binatang-binatang ni, binatang lah tak utamanya, tak boleh. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, bila orang tak mengaji hadis, tak faham Islam tu betul, tak tahulah siapa yang buat tu. Kan viral, bakar kucing saja, tuang minyak gas, bakar kucing betul pun lari mati gitu. Tu semua tu perbuatan-perbuatan menzalimi binatang tu. Esok akhirat Allah Ta'ala akan kumpul balik orang-orang ni, semua akan diperhalusi balik semua benda tu. Tak boleh buat naya ke binatang tu. Dia ambil kucing, dia baling pada tingkat 22. Ada panggil gitu, ada saja baling, baling gitu. Tak boleh buat gitu. Cicak sunat kita bunuh, tapi tak boleh zalimi dia. Maknanya, tengok cicak ada datang tu, ambil apa,
plastik ke atau getah ke apa kan, terbih sekali dia bagi pak gitu. Kalau dia jatuh, the moment dia jatuh tu terus hang basah dia sekali ke dua kali, selamat. Hang tak boleh saja ambil dia, lepas tu ambil kepit kuku, potong kuku dia sikit gitu, lepas tu tengok padan muka hang, lepas tu ambil pisau pula, blade gitu saja. Tak boleh buat tu, naya ke binatang tu. Dulu kampung-kampung dia pun suka buat lah dulu baik 90-an, ujung 80-an dia pun suka buat apa, tak tahu lah ni ada tak ada. Ambil mercun roket tu, ikat cicak dengan getak, dengan benang gitu, ikat. Kawan tu duduk macam kesian kat dia. Dia bakar, dia hantar dia pergi bulan. Dia pun siap babai lah apa, buat majlis kat dia, kami mengucapkan ribuan terima kasih pada cicak apa. Mereka tiap malam duk bakar cicak gitu. Tak boleh tuan-tuan, dosa buat begitu. Bau spider dalam kotak mancis, bau macam roket dalam tu, bau macam papan. Dua kebam gitu. Arwah Pak Long tu dalam kotak tu. Tak boleh buat begitu. Buat naya ke binatang dilarang di dalam syarak. Apa yang kita faham, bila kita buat baik dengan binatang, walaupun dengan binatang ada ganjaran yang Allah Ta'ala sedia, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan dia dalam syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan ingat juga seorang perempuan yang apa dia buat, dia sawamah, seorang perempuan yang kuat berpuasa, dan seorang perempuan yang sangat kuat untuk bangun qiyamul lail, tapi dia kurung kucing tak bagi makan, sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana menzalimi binatang. Kerana kita Islam ni tuan-tuan, dia ada 3 bahagian. Satu, hubungan dengan Allah Taala. Yang kedua adalah hubungan sesama manusia. Yang ketiga adalah hubungan dengan alam, termasuk tumbuhan, haiwan, alam, pokok, sungai, laut dan binatang. Semua 4 bahagian tu ada hubungan kita, ada hak-hak kita. Dengan Allah ada hak dia, dengan manusia ada hak yang kita tunaikan, dengan binatang ada hak yang kita kena tunaikan. Sebab tu kalau kita bela binatang, mesti bagi nafkah pada dia. Nafkah apa ustaz? Kita jaga dia, kita kena bagi kat dia. Tuan-tuan ada akuarium besar ni, besar meja kuliah ni. Ikan tuan-tuan tu dia mesti lebih kurang besar ni, supaya dia boleh jalan, boleh berenang, ada ruang untuk dia bergerak gitu. Kalau hang bela ada akuarium kecil, ikan tu dia mesti kecil lagi daripada akuarium tu. Kecil boleh. Hanya yang bela akuarium besar ni, buh ikan arapaima besar ni, dia kawan tu tak boleh reverse. Buh signal ya, tapi tin tak boleh reverse. Dia pergi depan pun tin tak boleh pergi mana. PKP sampai mati. Kita 3 bulan ya. 3 bulan pun jadi serabut lah. Katok kepala kat dinding lah apa, jadi macam tak ketahuan dah. 3 bulan. Depress. Tuan-tuan bayang. Tu. Kalau dia perlukan teman, kita kena bagi dia teman ya. Kalau binatang-binatang yang hidup berpasangan, okey, kena bagi dia pasangan. Ikan arapaima tu dia jenis tak ada pasang, dia hidup seorang-seorang je. Dia makan pun serangga kita bagi kat dia buat muka belagak. Pernah tengok ikan tu? Ikan tu dia jarang senyum, tak pernah tengok dia senyum. Dia tak akan senyum ya. Hang beli apa pun dia tak akan senyum tu. Dia tiba macam muka takabur gitu, belagak gitu, tiba muka macam dia kemas ingat jalan tu. Dia ni hidup seorang. Tak apa. Kalau kita bela apa-apa binatang yang memerlukan pasangan, kena bagi kat dia. Dan wajib bagi makanan dekat binatang-binatang ni. 1 hari 2 kali makan, paling kurang kena bagi kat dia. Makan dengan minum. Kalau kucing kita bela, dia makan apa yang sesuai dengan dia, kita kena bagi kat dia. Dan saya masa kita duduk ada sini, saya tak risau. Kebanyakannya jadi bila kita balik kampung, seminggu balik kampung, tinggal kucing dalam tu. Kucing tak tahu cari makan lah apa semua, jadi lembek. Dosa tuan-tuan buat gitu kat binatang. Bela burung sesuai dengan sangkak dia, dia boleh terbang. Buat sangkak besar, kawan-kawan dia boleh terbang. Yang bela burung dan sangkak halus itu, siang kat dia. Hak lebih nanya, sangkak tak ada, ikat kaki dia, merpati. Kawan nak terbang tak boleh. Tuan-tuan ingat dia duk bunyi ku tu, tuan-tuan ingat tu dia kata apa? Dia tengok kawan-kawan dia duk sembang. Kawan-kawan dia bunyi ku dekat dahan pokok umur kita. Kita pun tangkap seekor, ikat kaki dia baru itu. Dia pun bunyi ku. Tuan-tuan dia kata apa? Tak guna tuan aku. Dia duk maki kita 8 kilo. Sebab dia nak terbang tak boleh. Buat naya ke binatang ni juga,
termasuk dalam dilarang di dalam syarak. Biasa saya beritahu tuan-tuan, kucing tak apalah, paling-paling kurang kita boleh bungkus balik rumah, balik kampung. Ikan tuan-tuan nak bungkus macam mana? Bola kereta belakang, korim semua sekali. Oi, pelik juga tu. Nak balik kampung mana tu? Jadi belah arnab ke, belah binatang apa pun boleh. Binatang-binatang memerlukan lesen daripada Jabatan Perhilitan, ambil lah. Kalau binatang tu binatang biasa ke tu je, tak apa. Cuma jangan ada unsur buat zalim pada binatang. Kerana kalau tuan-tuan tengok, Nabi SAW ada banyak benda yang Nabi ajak pada kita supaya jangan buat naya ke binatang. Dan binatang ni juga tuan-tuan, kalau dia tu kawan dengan orang baik-baik, Allah beri satu kemuliaan pada dia. Contoh apa dia? Anjing Ashabul Kahfi. Dia anjing je. Kalau level kita tu najis mughalazah lah. Tapi apa dia buat? Allah beri satu kemuliaan dan Allah mention nama dia dalam Quran. Sebutkan dia. Apa dia buat? Dia follow je. Orang baik-baik ni dia ikut dan dia tidur di hadapan gua. Tidur macam anjing macam tu. Jadi orang lalu orang tengok, takut tau. Ada gua ni. Tak ada depa tak ada. Tani cucu kita pergi tempat lain lah. Dia macam orang jadi gerun dan seriau tengok anjing tu. Allah sebut nama dia. Tuan-tuan ulama bincang panjang tentang kala anjing. Tuan-tuan tengok dalam kitab Haiwan Kubra, cerita pasal haiwan je, bincang tentang kala. Ada yang kata kelabu, koko. Ya Allah, anjing tu kalau bahasa kita bukan penting sangat, tapi sebab dia kawan dengan orang baik-baik ni, perbincangan jadi di kalangan ulama tentang nak bincang kala anjing tu kala apa. Sampai ke peringkat macam tu Allah letak, sebab binatang ni bukan kita katakan boleh buat naya ke dia saja tu. Satu. Yang kedua lagi, Nabi SAW juga sebut dalam hadis tentang satu orang yang bakar semut. Allah tegur supaya jangan bakar. Kalau yang buat salah tu satu, kenapa kamu bakar semua dia punya sarang dia tu? Maka menyiksa binatang dengan api adalah satu yang dilarang dalam syarak. Juga kes berlaku tentang zaman Nabi SAW tentang seekor unta yang mengamuk di dalam kebun unta tu. Bila Nabi SAW pi, sahabat-sahabat kata, wahai Rasulullah, jangan pi, bahaya dia ni, dia unta duk mengamuk. Nabi kata tak apa, mai aku pi. Bila Nabi pi, Nabi macam boleh faham mukjizat Nabi ni, boleh faham luahan hati unta tadi tu. Nabi keluar, Nabi kata kat dia, siapa tuan dia? Sebab apa? Sebab hampa bagi dia kerja banyak, tapi makan, subsidi makan hampa potong. Unta pun mengamuk agak kalau hampa tak subsidi semua kena potong, dia pun bara agak. Ada sekali Nabi SAW didatangi seekor burung dan dia duduk dekat macam tembok gitu. Bila Nabi SAW lalu, faja'ala yurafrifu ra'sahu wa yukallimuhu. Dia macam cakap dengan Nabi tau, dia buat macam tu. Nabi pun macam duduk dengar cakap gitu. Lepas tu Nabi kali kat sahabat, Nabi kata, ayyukum afja'a hadha biwaladih. Ni siapa pergi ambil ni anak dia ni? Siapa ambil anak dia? Maka seorang lelaki jawab, ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, urduduhu ilaih. Bagi balik kat dia. Dia bagi tahu kat aku ada orang ambil anak dia. Nabi suruh bagi balik. Tapi tak mau buat naya ke binatang tu, pisahkan anak pada mak dia. Dan lagi ketika mana adik kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu nama Umair, Nabi SAW pernah pergi rumah, Nabi jumpa dia sedih, burung yang dia belah tu mati. Maka Nabi tanya kat dia, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nughair tu burung hak dia belah tu. Nabi ambil hati dia, Nabi pujuk dia, Nabi sembang dengan dia, Nabi cerita kat dia. Daripada hadis ni ulama bagi tahu, boleh kita nak belah binatang, tak apa, tak ada masalah. Dan kita tak boleh kata budak-budak ni kita jangan bagi binatang, nanti dia picik bagi mati, budak-budak tak ada kasih sayang. Tak semua budak-budak macam tu. Bukti dalam hadis Nabi SAW saya baca tadi tu, Imam Syafi'i bawa keluar hukum kata apa? Boleh kita bagi budak-budak belah binatang
kerana nak bina sifat kasih sayang dalam diri dia. Bila dia tengok binatang kadang kecil kan, tuan-tuan tengok viral, ada ayam dia kena sembelih, dia pun sedih sebab ayam dia mati. Perasaan tu bukan semua budak-budak ada nak zalimi binatang tau. Mereka ada perasaan yang baik juga yang ada pada mereka. Dan juga dan Nabi SAW sendiri menggelarkan sahabat, antaranya rawi hadis ni sendiri tentang nama Abu Hurairah, bapa kucing. Maknanya dalam banyak-banyak gelaran Nabi satu nama binatang tu, Nabi bagi pada sahabat tu. Maknanya Islam ni dengan binatang ni dia tak adalah jauh sangat, dia rapat dan dia baik. Cuma konsep dia jangan ada kita menzalimi atau buat naya ke mana-mana binatang. Sama jugalah tuan-tuan, jadi pupus lah tuan-tuan tengok dia pergi potong gading gajah dia, rhinoceros punya tanduk lah apa. Tu semua saya nak abang kat tuan-tuan, Islam bukan dalam masjid je. Dia punya rangkaian pemahaman kita tentang Islam, dia lajak sampai ke alam. Tak boleh kita buat naya ke binatang macam tu. Tak boleh ambil tanduk dia sebab binatang-binatang tu termasuk dalam binatang yang nak pupus. Tak apa-apa peraturan tentang binatang yang nak pupus ni, yang perhilitan ke siapa, agensi terlibat buat keluar tu, semua tu sebahagian daripada syarak supaya memelihara alam. Allah buat ekosistem alam ni dengan binatang ni semua, Allah buat elok. Binatang ni makan binatang ni, binatang ni makan binatang ni, binatang ni makan binatang ni. Dia punya rantaian makanan tu semua Allah buat cantik dah. Kita pergi ambil binatang tu, pergi buat naya, pergi putuskan rantaian dia, dia punya ekosistem alam makanan, semua dia akan jadi macam mana tuan-tuan tengok akhir-akhir ni. Dia bukan sahaja jadi kesan yang banyak, macam-macam lah kesan kepupusan binatang tu sendiri. Sebab tu Nabi SAW ajak pada kita dengan ruangan yang sangat besar. Dan Nabi bagi tahu apa? Kalau hampa tanam, Nabi kata, kalaulah hampa tanam pokok, daripada pokok tadi tu naik buah, dan buah tadi tu dimakan oleh burung, maka orang yang tanam tu dapat pahala sedekah. Orang yang tanam dapat pahala sedekah. Kadang kita pokok pelam ke, burung main makan jadi berulat tu, jangan marah. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Semua tu Allah bagi pahala. Kalau ulat makan ustaz, ulat makan pun kita tak boleh makan dah buah tu, insya-Allah dapat pahala. Kalau saya makan ulat ustaz, termakan tak apa. Datanglah tengok sembang dengan member cerita apa, kerak makan-makan tu kunyah apa semua dah. Tengok kepala tak ada, ulat tu duk cuik gitu. Allah, arwah dah Pak Long ni. Dah tertelan dah. Nak buat macam mana? Tak apa, dimaafkan dalam syarak. Yang tak boleh, sedap lah pula. Mai aku try pula, saja pergi kutik gitu tu, cicah garam dia buat makan macam pelang gitu. Yang tu baru tak boleh lah. Saya saja makan tak boleh. Ataupun memang saja cari potong buah, cari ulat. Potong, ada ulat tak? Ada ulat bagi kat aku, dia bawa pinggan pula. Bawa pinggan kecil macam ni, dia pergi makan kat hotel. Siapa-siapa ada ulat bagi kat aku, yang tu tak boleh lah. Yang tu burung tak boleh makan ulat. Tak boleh makan ulat binatang. Okey, yang pertama ihsan terhadap binatang. Nombor dua, saya nak abad kat tuan-tuan daripada hadis ni ialah tentang kelebihan orang yang buat benda kecil je, bukan benda besar dia buat pun. Dia bukanlah ambil anjing tadi bawa balik rumah, mandikan dia, buat rumah, cari satu pasangan. Tak, dia bagi minum dan dia belah. Dan dia bagi minum pun dengan kasut je. Dia bukan pergi cari bekai jenama Tupperware ke. Dan dengan kasut dia je. Kita kata apa? Benda yang sangat senang dan sangat mudah, bukan benda besar baik dia buat pun. Tapi di sisi Allah, Allah hargai benda tu. Kerana apa? Dengan niat yang baik. Sebab tu kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ada sesetengah amalan yang sangat kecil tapi dibesarkan oleh Allah kerana niat kita yang baik, niat kita yang ikhlas. Ada sesetengah amalan yang sangat besar tapi dia menjadi kecil kerana niat dia bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nombor dua saya nak abang apa? Jangan persenda atau jangan pelekeh, jangan pandang baik ni sebelah mata. Kata Nabi SAW,
la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhuka biwajhin taliq atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu pandang kebaikan itu, jangan kamu meremehkan minal ma'rufi syai'a, daripada benda-benda baik ni jangan pandang remeh kat dia. Walaupun sekadar tengok member hampa dengan muka ceria. Sekali kita balik, masa nak pakai kasut, jumpa member. Ji, sihat lah? Sihat. Balik? Balik. Yang tu, kecil ke besar? Kecil je. Tapi Nabi kata, perbuatan tu, jangan hang pandang remeh. Tu cakap tau, Nabi kata senyum je. Jumpa di traffic light, kita tak kenal benda tu. Senyum kat dia. Senyum tu di sisi Allah sangat besar ganjaran di sisi Allah. Maka tambahlah tuan-tuan mai kuliah, mai ceramah, derma, masjid, surau, tolong yang ni, tolong orang susah dan sebagainya. Kesemua itu pahala ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang remeh dengan benda baiklah. Qabliyah ke, ba'diyah ke, apa-apalah benda semayang. Walaupun sekadar bagi makan kat kucing kat kedai makan ya. Kucing mai kat kita pelan-pelan, kita nak habis dah nasi goreng ayam. Adalah ayam sikit ujung tu, bahagian dada tu koyak sikit, ambil nasi satu camca, kat dia kat bawah tu. Dia pun meow makan. Yang tu besar ganjaran di sisi Allah. Bukan besar pun. Kecil je benda tu. Kecil je. Orang buat kenduri. Makan dengan kita ni siapa dia? Yang makan dengan kita ni ada satu bapa dengan anak kecil lah. Sekali dia mak dia duk jaga anak, dia ni duk jaga anak. Sekali dia lari pergi hambat anak dia. Lalah dia tinggal nasi tu. Dia pun pergi mana tak tahu dah. Kita duk sebelah dia. Apa kita buat? Kita buka puasa. Kita tolong ambil cawan dia, tolong ambil pinggan tu, apa lebih kurang sikit, atau mungkin dia terlupa, kita pergi tuang, tolong tok siap buang dalam tong sampah. Tak, bukan benda besar, benda kecil je. Tapi dihargai. Imam Bukhari satu hari dia tengok anak murid dia duk asah pensel kolam pensel ni dekat dalam masjid. Maksudnya masa dia duk mengajar tu, dia duk asah-asah, dia tulis apa Imam Bukhari ngajar. Selepas kuliah, lepas pengajian, anak murid pun balik dah. Imam Bukhari buat apa? Dia pergi dekat kawasan tu, dia yang kutip. Orang kata lah, anak murid lain kata, apa ni tok guru buat macam ni, memang kami. Dia kata tak apa. Biar aku nak dapat pahala kecil-kecil ni, biar aku nak cari nak dapat juga. Allahu Akbar. Maknanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak benda baik yang kita boleh buat, walaupun benda tu kecil, kita cari ruang tak mana kita boleh buat, kita buat. Tak kira lah benda tu benda akhirat atau melibatkan dunia, bantu sesama manusia, sama orang dan sebagainya. Meringankan. Kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan sentiasa bersama dengan seseorang kalau seseorang tu dia sentiasa bantu hamba dia. Kita tolong orang, Allah akan bantu kita balik. Itu yang nombor 2. Dan nombor 3, saya nak bagi juga kat tuan-tuan daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sentiasa mencari ruang dan peluang supaya nak mengampunkan hamba dia dan nak bagi ganjaran syurga pada hamba dia. Walaupun benda tu benda kecil yang kita buat. Sebab tu kaedah menyebut, tuan-tuan dengar ni elok-elok, kita tak tahu keredaan Allah dalam baik mana yang kita buat. Ada banyak benda baik kita buat, tapi kita tak tahu mana satu baik yang kita buat yang menjadi satu poin betul yang Allah redha, Allah bagi kita masuk syurga. Semayang, puasa, zikir yang tu, kadang-kadang mungkin Allah tak pandang semua benda tu. Ada sekali kita tolong kucing dalam parit, yang tu Allah ambil highlight, Allah bagi besar. Kadang-kadang ibadat kita di waktu malam Allah tak kira. Bila ada sekali suami kita minta tolong apakah, kita pun tak larat, tapi kita bantu kat suami kita, mungkin value di situ jadi besar di sisi Allah. Dan nombor 2, kita tak tahu Allah nak marah dekat kita dalam jahat mana. Ada orang buat jahat ni, buat jahat tu, buat jahat ni, buat jahat tu, Allah tak marah kat dia. Sekali dia kurung kucingnya, Allah marah terus.
Maka kita tak tahu Allah nak marah kita kat mana. Tuan-tuan ingat laki yang bunuh 99 orang. Punyalah banyak jahat dia buat, bunuh orang, 100 orang dia bunuh. Allah tak tengok jahat dia buat tu, tapi ada satu benda baik yang dia nak buat. Apa dia? Dia nak jadi baik. Disebabkan nak jadi baik tu, Allah ubah hidup dia, Allah akhirnya masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita boleh faham daripada hadis ni, jangan berhenti buat benda yang baik. Walaupun orang tak pernah hargai kita, walaupun mak mentua kita tak pernah hargai kita, kita tolong macam-macam kat rumah, mak mentua kita buat tak layan, biar dia, kita bukan buat baik pasal mak mentua kita buat baik kerana Allah. Di tempat kerja kita buat baik macam-macam, orang duk tengok buruk kita juga, biar sebab kita bukan nak kredit daripada manusia, kita nak kredit daripada Allah Ta'ala. Di dunia mungkin tak dihargai, tapi di akhirat mendapat tempat yang sangat besar di dalam mahsyar lagi. Allah bagi kat dia kebaikan sebab benda baik yang dibuat oleh siapa sahaja. Tuan-tuan pernah ingat tak satu hadis yang Nabi SAW sebut dalam hadis Imam Muslim menyebutkan, seorang lelaki yang confirm muka dia nak masuk dalam neraka, confirm dia ni masuk neraka dah, tapi dia pernah bagi tahu pada seorang lelaki yang nak masuk syurga. Laki tu duk jalan nak masuk syurga dah, laki ni dosa banyak dah, dia muka masuk neraka. Dia kata kat dia tu, hang ingat tak dulu kat dunia aku pernah tuang ayak baik kat hang? Betul lah, ada sekali hang tuang ayak baik kat aku. Tolonglah doa kat Allah bagi aku selamat. Maka laki tadi tu dia doa kat Allah, lelaki yang confirm masuk neraka ni dikeluarkan nama dia daripada list neraka, masuk dalam syurga. Dia buat baik apa? Buat masjid ke? Tak. Apa dia buat? Satu je baik dia, dia tolong tuang ayak dekat orang dia. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tengok ada orang macam ni tau. Dia di Zam-Zam tu, botol tu, dia duduk bersila di bawah, kerja dia apa? Tuang bagi kat orang. Dia tak tengok pun siapa kat atas. Tuang bagi. Kita tak payah tunduk ke bawah, dia tolong buat untuk kita. Dia mudah, dia tuang ayak bagi kat orang, tuang ayak bagi kat orang. Tuan-tuan, dia pandai lah cari pahala. Tak tahu belakang tu siapa, wali Allah ke, ulama Turki ke, ulama Pakistan mengajak di madrasah hadis 20 tahun dah ke. Dia tu doa, pandai cari pahala. Ada orang cari pahala di Mekah macam mana? Benda kecil-kecil, bukan benda besar. Sebab dia tahu. Nak azan dah? Jadi kita terpaksa berhenti di sini dulu. Tengah duk rancak, tak boleh naik dah. SOP. Okey, jadi insya-Allah nanti kita akan tengok sambungan hadis yang berikutnya berkaitan makruh sembahyang waktu mengantuk, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.